أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini tidak lain tidak bukan untuk sama-sama kita meniti sebuah jalan kebaikan dan sebuah jalan ketaatan, dan jalan tersebut merupakan jalan menuntut ilmu, jalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kefarduan atas tiap-tiap muslim. Tak kisah dia lelaki ke perempuan, kaya ke miskin, tua ataupun muda, maka saat dia mukallaf, dia telah pun baligh, maka wajib untuk dia keluar untuk mendapatkan ilmu. Ini kerana Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih juga pernah menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, barang siapa yang inginkan bahagia, kebaikan dunia, dia sangat berhajat kepada ilmu. Barang siapa yang inginkan kebahagiaan negeri akhirat pun dia sangat berhajat kepada ilmu. Barang siapa yang inginkan kedua-duanya, maka dia patut untuk keluar mendapatkan ilmu. Jadi kita senantiasa berharap semoga sedikit daripada usaha dan pengorbanan kita di kala ini, walaupun hujan lebat membasahi bumi, tetap juga kita hadir ke majlis taklim ini. Moga-moga setiap langkah yang kita lakukan Allah Ta'ala hitung sebagai amal saleh, dan senantiasa kita berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besar, dan moga-moga ramai-ramailah kita dapat masuk dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sudah kita telah pun selesai bab yang ke-66 ataupun tajuk yang ke-66 berkenaan dengan hujan. Adapun pada tajuk yang ke-65 ataupun 64 iaitu doa ketika hujan. Dan hal tersebut semisal apa yang sedang berlaku pada kita sekarang. Saya kira ramai di kalangan kita hadir tadi ada dalam posisi hujan renyai, hujan sedikit lebat dan juga hujan lebat. Waktu saya sampai tadi kurang lebatnya, ketika dah parking elok aja tiba-tiba makin lebat. Maka teringatlah kita akan apa yang telah kita pelajari pada minggu yang sudah. Ketika hujan turun, doanya adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Dan ketika hujan lebat turun membasahi bumi, Nabi ajarkan kepada kita untuk baca apa dah? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah ke atas kami hujan di sekitar kami, dan bukan menjadi hujan yang membinasakan kami. Kemudian pada pertemuan yang lalu, setelah daripada kita membacakan tajuk ini sebagai tajuk yang terakhir, saya sempat bersembang dengan Ustaz Ahmad Hashimi hafizahullah ta'ala, maka dia berpesan agar kita membetulkan sedikit pembacaan selepas daripada Allahumma hawalaina wala alaina, yang mana kita kena baca sedikit panjang. Allahumma alal akami. Cuba sebut. Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hujan lebat yang membasahi di daerah dan lembah kita, Allah Taala hantarkan hujan tersebut ke dataran-dataran yang tinggi. Akam wa butunil awdiyah, Allah hantarkan kepada bukit bukau. Wa manabitis syajar wadzirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Moga-moga Allah hantar juga dia menuju ke perut-perut lembah dan juga tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi ini di antara doa ketika hujan lebat membasahi bumi. Saat kita belajar dan kita tidak beramal, sia-sia, rugi. Itu yang Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyatakan, ilmu tanpa amal sia-sia, beramal tanpa ilmu itu
gila. Jadi jangan jadi orang gila, jangan pula jadi orang yang sia-sia. Saat ada ilmu, kita cuba beramal dengan ilmu tersebut. Dan insya Allah, setiap permulaan ada pengakhiran. Ketika mana turunnya hujan, sampai waktu mesti dia akan berhenti. Jadi kembalilah kepada tajuk yang ke-65, iaitu ad-du'a ba'da nuzulil matar. Doa setelah turun hujan. Cuma 3 perkataan sahaja. Apa doa tersebut, Iti? Doa setelah hujan berhenti. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. 3 perkataan sahaja. Dan kalau tak buat, tak sebut, rugi. Pasal kita berada pada musim tengkujuh akhir tahun ini, makanya biasa hujan lebat membasahi bumi. Dan saudara kita Abu Mu'adh baru sampai. Nampak kuyup. Kan? Semoga setiap titisan hujan yang mengenai tubuh badannya, Allah hitung sebagai amal saleh dan Allah tinggikan darajat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua juga insya-Allah. Jadi hujan pasti akan berhenti. Tak selamanya hujan berpanjangan dan tak selamanya juga kemarau akan berterusan. Sampai waktu akan turun hujan, sampai waktu akan berhenti hujan. Jadi sangatlah merugi bila hujan turun kita tak beramal dengan doa yang Nabi tinggalkan. Bila hujan lebat turun kita tak beramal dengan doa yang Nabi tinggalkan. Dan ketika hujan dah berhenti pun kita tidak lagi mengungkapkan semisal yang Nabi titipkan. Jadi cuba sebut ramai-ramai. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih, yang membawa erti telah turun hujan ke atas kami dengan kelebihan daripada Allah dan juga dengan rahmatnya. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya tajuk 64, 65, 66 ni betul, bukan, betul. 64, 65, 66 ini adalah tajuk yang sepatutnya kita bagi perhatian. Sebab kadang-kadang kita semua sedar diri nak baca Quran sehari sampai 20 muka, 1 juzuk. Macam KPI yang Nabi duk letak, kadang-kadang tak tercapai. Kan? Untuk setiap orang yang kita lihat, dia duduk di tepian jalan, kita nak bagi salam, kadang-kadang kita jadi segan dan malu. Maka ini di antara pahala-pahala bonus yang ketika Allah Ta'ala hadirkan hujan, hujan lebat, hujan berhenti, maka laksanakanlah. Semoga kita tergolong di kalangan ulul albab, orang yang menggunakan akal fikiran. Apa ciri-ciri orang yang menggunakan akal fikiran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri pun ingat Allah, duduk pun ingat Allah, baring pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan jadi ulul albab. Baik, jom malam hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, tajuk yang ke-67, iaitu doa ru'yatul hilal. Doa ketika melihat bulan sabit. So teringatlah kalau duduk dekat Saudi dulu ada tim bola nama Al-Hilal. Kan? Lepas tu banyaklah tim-tim yang lain, An-Nasr dan semisalnya. Jadi hilal ni maksud dia adalah bulan sabit. Dan kalau kita dapat lihat kepada baris yang pertama dituliskan kepada kita, apakah itu hilal? Apakah doa ketika melihat bulan sabit? Iaitu doa yang diucapkan ketika melihat bulan sabit pada awal bulan. Jadi kita nak kena faham, bulan sabit ni hanya berlaku di awal bulan. Bila tengah bulan 13, 14, 15 dia jadi bulan purnama. Baik. Jom ada sedikit perbahasan tajuk ini. Kalaulah kita dapat lihat datangnya doa ini datang daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah anak kepada Sayyidina Umar, yang mana kita semua tahu Abdullah bin Umar merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berpegang dengan sunnah. Sampai ada di antara ucapannya, jangan pernah satu sunnah Nabi yang sampai kepada engkau biarkan dia berlalu tanpa engkau melaksanakan walau sekali dalam seumur hidupmu. Jadi jangan. Jadi ini di antara perkara yang beliau riwayatkan. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, adalah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kepada bulan sabit, qala, maka baginda akan menyebutkan. Jom kita sebut sama-sama. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi ini di antara doa awal bulan. Jadi cantiklah sebenarnya agama Islam ni, dia awal ke, tengah ke, hujung ke,
Semua urusan kehidupan kita, daripada hidup, daripada terjaga pagi sampai nak lena semula ataupun sampai nak mati, kita dianjurkan untuk ingat siapa? Allah. Dan kita kena bergantung hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama mana kita menyandarkan urusan kehidupan kita kepada Allah Taala, selama itu kita akan menjadi hamba-Nya yang paling berbahagia. Orang berbahagia bukan ketika dia memiliki sport car yang berjenis-jenis. Tidak pula rumah yang agam sampai memiliki belas-belas bilik. Akan tetapi orang yang berbahagia ketika Allah izinkan kepada dirinya sekeping hati yang dalam hari-hari dia meniti, dia mampu ingat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat berhajat, kita sangat berharap semoga apa juga keadaan kita, kita mampu untuk zikrullah. Dan inilah di antara apa yang kita belajar dalam kitab Syarah Hisnul Muslim ini, supaya ketika kita melihat kepada bulan sabit ataupun yang dipanggil sebagai hilal, maka ini di antara bentuk bacaan yang sepatutnya kita ucapkan. Baik. Jom kita lihat apa yang terdapat di dalam sedikit carian ini. Makanya hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih. Maka sebahagian di kalangan salafus salih ataupun imam-imam hadis, ulama-ulama hadis telah pun mendaifkan hadis ini, kerana mendaifkan bukan matanya tapi pada sanadnya, kerana terdapat padanya Uthman bin Ibrahim Al-Hatibi. Adapun rijal-rijal yang lain, periwayat-periwayat yang lain semuanya thiqat, dipercaya. Baik, jom kita lihat. Kalau dalam riwayat Talhah, tadi kita baca riwayat siapa? Abdullah ibn Umar. Kalau dalam riwayat Talhah, maka akan diganti Allahumma, cuba sebut, ahillahu alaina bil yumni wal iman. Tapi kalau kita lihat dalam buku kita bil amni. So kalau dalam riwayat Talhah pula dibaca bil yumni. So pastilah akan ada perbezaan makna. Diriwayatkan pula secara berasingan, maka akan ada padanya perbezaan maksud. Tapi tak jadi masalah. Selama mana kita beramal dengan kedua-dua tersebut. Baik. Qauluhu kana idza ra'al hilal yadullu ala anna dhalika kana yatakarrar minhu, yani idza ra'al hilal qala dhalika fi kulli marrah. Apa kata Abdullah ibn Umar? Idza kana ra'al hilal, Nabi SAW kalau melihat kepada bulan sabit, membawa erti syarah hadis ini adalah yatakarrar min, Nabi akan mengulang-ulang tu maksud dia apa? Idza ra'al hilal, kalau Nabi bulan ni tengok ada bulan sabit, Nabi baca. Bulan depan Nabi tengok ada bulan sabit lagi, Nabi baca. Nabi tengok bulan satu lagi ada bulan sabit lagi, Nabi baca lagi doa ni. Menunjukkan menjadi kebiasaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam qala dzalika fi kulli marrah. Setiap kali Nabi nampak sahaja bulan sabit, Nabi akan baca doa yang kita baca ramai-ramai tadi. Jadi benda yang dianjurkan, benda yang diamalkan oleh Nabi, kalau tak buat rugi. Tidaklah berdosa, tapi rugi. Itulah yang kita mengertikan dengan sunnah. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Dia bukan tak buat tu tak ada dosa. Faham tak? So tak buat rugi. Tambah-tambah kita diberi kelapangan dan juga waktu kesihatan yang baik untuk mengucapkan, untuk berbuat. Tambah-tambah gadget kita ada 24 jam di tangan kita. Kan? Apa nak kena buat? Apa nak kena baca? Kita tengok ada tak doa berkenaan lihat bulan purnama, tengok bulan sabit, apa lagi, tengok hujan turun, semua kita boleh akses sekarang kan. Jadi gunakan gadget ataupun teknologi yang Allah hadiahkan kepada kita ni untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani yaqulu dzalika fi awal syahr, dan Nabi biasanya akan mengucapkan doa ini pada tiap-tiap awal bulan. Wal hilal innama yakunu fi awal syahr, sesungguhnya bulan sabit hanya berlaku di awal bulan. Minal lailatil ula, pada malam-malam pertama. Ahlan. Okey, sekejap. Bagus soalannya. Cuma dalam cerita hilal ni, bulan sabit ni, dia ada beberapa pandangan. Sampai berapa hari, sampai berapa malam dipanggil bulan sabit. Jom kita dengar sama-sama. Wa ba'du ahli al-ilm yakunu fi thalathi layalil ula. Sebahagian ahli ilmu mengatakan bulan sabit hanya berlaku hari pertama, hari kedua, hari ketiga setiap bulan. Fa idza lam yura illa ba'da dhalika bisababin ghimin aw qatarin aw nahwi dhalik fa innahu yakunu qamaran. Kalau hari pertama tak nampak,
hari kedua tak nampak, hari ketiga tak nampak, dek kerana awan terlalu tebal ataupun kegelapan malam terlalu dahsyat, maka dianggap malam tersebut sebagai malam bulan penuh. Syarat dia kena tengok. Hadis ni ro'a. Ro'a ni maknanya dengan mata kepala. So kalau tak nampak, walaupun berada pada malam 1, 2, 3, dianggap malam tersebut malam bulan purnama. Maka tak dianjurkan untuk baca doa ni. Jelas tak? Barakallahu fiqh. Wal Arab tusamma al-hilal awil qamar fi ahwalihi wa taqallabatihi al-mukhtalifa bi asma. Orang Arab biasanya dia menama-namakan bulan sabit ataupun bulan purnama ataupun biasalah kan. Orang Arab ni kalau pedang yang sebatang pun, maka dia ada nama yang pelbagai. Anjing, banyak nama-nama ataupun apa lagi, pahlawan dipanggil muftaris dan semisalnya kan. So banyak-banyak nama, padahal satu merujuk kepada satu perkara sahaja, tapi nama yang pelbagai. Arab memang suka macam tu. Fi kulli thalathi layalin min asy-syahri lahu ismun indahum. Setiap 3 malam pertama di setiap bulan, mereka ada namakan malam tersebut. Yumkin an yarji'a ila kutubil azminah indal Arab. Maka kita boleh refer kepada buku-buku al-azminah, buku-buku bahasa lah orang Arab. Wa kutubul lugha wal ma'ajim, boleh pergi kepada kamus-kamus ataupun buku-buku bahasa. Tajiduna dzalika fiha, nescaya kamu akan jumpa. Kullu thalatha layalin laha ismun 'indal Arab. Setiap 3 malam pertama orang Arab menamakannya. Fa awwalu syahr hiya allati yuqalu laha ghurratus syahr. Jadi orang Arab ni kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga dia panggil ghurratus syahr. So kalaulah kita dengar ghurrah syahr, maksudnya malam 1, malam 2, malam 3, ataupun bahasa lainnya awal bulan. Ghurrah asy-syahr. Yakni al-ayyamu thalathatil ula, 3 hari pertama. Ammal hilal, dengar baik-baik. Ammal hilal, adapun bulan sabit ini, fa ba'du ahli al-'ilm yaqul, sebahagian ahli ilmu mengatakan innama yakunu fil lailatil ula. Sebahagian berpendapat dia hanya berlaku pada malam pertama di awal malam pertama je hilal ni. Wa ba'duhum yaqul fi lailatain. Pendapat yang berikutnya pula kata 2 malam, bukan semalam aja. Malam 1 dengan malam 2. Wa ba'duhum yaqul, sebahagian yang lain pula berkata fi thalatha layal, pada 3 malam. Wa ba'da dhalik la yuqalu lahu hilal. Masuk malam keempat terus tak dipanggil bulan sabit. Jelas tak? Makna katanya bulan sabit ni kita kena perhatikan, kena tengok dengan mata kasar kita, mata kepala kita, dan dia terdapat pada sama ada malam 1, malam 2 atau malam 3. Nampak tak dekat sini? Okey, jelas. Jadi bacalah doa tersebut. Maka jom kita tengok sama-sama apa maknanya. Bila kita masuk saja malam 1, malam 2, malam 3, kita nampak di dada langit terdapatnya bulan sabit. Maka ucapan pertama yang Nabi suruh kita sebut, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Dan setiap kali kita berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, apa juga bentuk keadaan, sebenarnya kita sedang menampakkan puji-puja hanya kepada siapa? Allah. Tak kisahlah astaghfirullah, walaupun ucapannya aku minta maaf, aku minta ampun wahai Allah, tapi maksud yang lebih meluas, aku memuji engkau wahai Allah, hanya kepada engkau aku minta ampun. Jadi bila kita sebut aku memuji engkau wahai Allah, engkaulah yang maha besar. Walaupun ramai di kalangan kita hari ni kalaulah nampak bulan sabit tu nampak elok sangat lah kan, dia punya bentuk dan keadaannya, ramai orang cenderung nak selfie, nak ambil gambar dan semisalnya, maka kita jadilah orang yang mengamalkan sunnah. Tengok sahaja Allahu Akbar. Cuma kalau kita dapat lihat dekat bawah ni ada ta'liq sikit. Tengok catatannya, kata Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih, banyak orang yang menghadap bulan sabit ketika berdoa sebagaimana mereka menghadap kuburan ketika berdoa pula. Semua itu tidak boleh kerana telah ditetapkan dalam syariat bahawasanya tidak boleh menghadap sesuatu saat membaca doa kecuali apa yang dilakukan dalam solat. Nampak tak? Makna kata, kalaulah malam tu kita berjalan dan kita nampak ada bulan sabit, cukup sekali pandang, dan kalau nak baca doa ini hanya perlu tundukkan kepala. Tak payah pandang bulan tu Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. So kita tak berhajat setiap kali nak baca doa tu mata nak kena pandang
kena pandang langit, ataupun saat duduk dekat kubur mata nak kena pandang pada kubur. Ahlan wa marhaban, selamat datang. Innakum sayatuna aqwamun yatlubuna al-ilm, sesungguhnya kalian benar-benar akan didatangi oleh pencinta-pencinta ilmu. Fa idza wajaduhum faqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah, maka saat kalian bertemu dengan mereka, khabarkanlah selamat datang kepada pemegang-pemegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian yang datang, baik lelaki baik perempuan di malam hari ini, sungguh Allah Taala Maha tahu dan kita betul-betul tak ada ilmu. Apa maksud saya ucap macam ni? Setengah jam sebelum daripada majlis ilmu bermula tadi, hati ini berdetak dan hati ini berdetik. Berkata dalam hati, ada orang ke nak main malam ni? Hujan lebat bukan main daripada langat ni. Telefon Abu Talha, Abu Talha kata hujan ustaz, lebat dan semisalnya. Maka kita pun kata, hatta kalau seorang sekali pun yang berada syahir dengan 80 sahaja ke, kita jalanlah kelas kita. Ternyata Abu Talha hantar gambar Abang Izam dan juga sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba di kala ini kalian memenuhi ruangan ini, dan ini sedikit pun tidak menaikkan kemuliaan diri saya. Bahkan saya sangat bersyukur kerana Allah Ta'ala muliakan kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan Allah Ta'ala tak lantik kita, tak jemput kita untuk ke majlis lagha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, jadi patah balik kepada ucapan tadi, bila mana kita ni nampak sahaja bulan ataupun bulan sabit di kaki langit, di dada langit tersebut, makanya antara ucapan pertama yang Nabi ajar kita supaya sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekejap. So Allahumma yakni ya Allah. Selepas kita sebut Allahu Akbar, terus kita ucapkan Allahumma. Dan kita dah pernah sebut dahulu apa maksud Allahumma. Dia adalah kata ganti ya Allah. So kita boleh variasikan, sama ada nak sebut Allahumma pun boleh, Rabbana pun boleh, Rabbi pun boleh. Cuma dalam hadis ini jelaslah Nabi sendiri sebut Allahumma. Kalau kita tertanya-tanya apa maksud Allahumma, maksudnya dekat sini ya Allah. Ahillahu hadza amrun minal hilal. Ahillahu ni maksudnya terbitkanlah. Terbitkan siapa? Terbitkan siapa? Al-hilal tadi itu, bulan sabit. Alaina, ke atas kami, bil amni wal iman, dengan keadaan aman dan juga penuh dalam keimanan. Sebab jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jahiliyah, ketika melihat kepada fenomena alam, kadang-kala mereka ni anggap itu adalah kuasa alam, bukan datang daripada zat yang maha kuasa. Sampai-sampai kita tengok perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu ketika mencari petunjuk. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Saat Nabi Ibrahim sedang berjalan di malam hari, ternampak pula bintang-bintang di langit. Apa kata Nabi Ibrahim? Hadza rabbi, inilah Tuhan aku. Awal-awal dulu kan, tengah cari hidayah kan. Macam kita lah, tengah cari hidayah, keluar cari hidayah, kita kenal lah geng sifat 20, kita kenal macam-macam tarikat dan semisalnya. Dan akhirnya, atas ketulusan hati kita betul-betul nak mendekatkan diri kepada agama Allah Ta'ala ini, maka Allah lorongkan kita untuk belajar Quran dengan sunnah. Dalam waktu yang sama, kita tidak menjelekkan orang-orang yang lain. Pasal boleh jadi kita juga seumpama mereka yang meraba-raba dan tercari-cari di waktu dahulu. Jadi Nabi Ibrahim bila tengok bintang, dia kata, hadza rabbi, ini Tuhan aku. Falamma jan, bila mana bintang-bintang di langit tu hilang, qala la uhibbul afilin, aku tak suka benda yang hilang. Gitu kata Nabi Ibrahim. Falamma ra'al qamara bazigha, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan purnama terbentang indah di dada langit, qala hadza rabbi, ni Tuhan aku kot. Apa yang berlaku ketika mana bulan tersebut pun hilang? Dia kata, aku tak nak tergolong di kalangan orang sesat. Ketika mana lihat pula pada matahari yang terbit di awal pagi dengan sangat besar, dia kata hadza akbar, inilah Tuhan aku sebab ini besar. Tiba-tiba afalat, tenggelam pula matahari. So Nabi Ibrahim kata la uhib falamma afalat, aku tak mahu tergolong di kalangan minad-dallin, tergolong di kalangan orang-orang yang sesat. Tak mau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Taala pilih Nabi Ibrahim bukan setakat menjadi rasul, tetapi satu-satunya manusia di samping Nabi yang mendapat job Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Ada beza tak dengan Habibullah? Kak Mimi?
Khalilullah, kekasih Allah. Habibullah pun kekasih Allah. Tapi mesti ada beza. So, Habib ni, siapa pun kita semua berdapat jadi Habibullah. Tak payah pakai serban jadi habaib. Tak payah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selama mana kita bersihkan diri kita, baik luaran dan juga dalaman, selama mana kita bertaubat selalu kepada Allah, Allah kata innallaha yuhib. Makanya kita boleh jadi Habibullah, kekasih Allah. Jadi syarat dia bersihkan jiwa raga dan juga luaran kita, dalam waktu yang sama banyakkan bertaubat pada Allah Taala. Kita akan jadi Habibullah. Tapi beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beza dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda keduanya bukan setakat menjadi Habibullah, kekasih Allah, tetapi kekasih Allah yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Tengok sajalah peristiwa Nabi Ibrahim nak kena campak masuk dekat dalam api. Nampak tak macam mana dakwah Nabi SAW dekat Taif, kena baling batu kayu dan semisalnya. So, kedua-dua Nabi ini merupakan Khalilullah. Baik, berpatah balik kita kepada isi tajuk yang kita bacakan tadi. Bila kita sebut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan juga iman. Kalau tadi kita kata dalam riwayat Talhah, dengar baik-baik, dia baca, Nabi SAW baca bil yumni, bukan bil amni. Bila bil yumni maksudnya adalah as-sa'adah. Terbitkanlah bulan sabit ini ke atas kami dengan penuh kebahagiaan dan juga iman. Kenapa Nabi sandingkan aman dan juga iman? Kerana jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aman merupakan nikmat yang paling agung yang Allah Taala berikan kepada insan. Satu hari di zaman PKP, teman saya sempat bawa Grab dan di belakangnya ada orang Syria dan numpang, bayarlah naik Grab, bawa jalan. Dan orang tersebut, dia berpesan kepada teman saya, dia cakap bahasa Inggeris lah, dia kata, jagalah negara Malaysia ini baik-baik, dia kata. Jangan jadi kesalahannya sebagaimana kami yang membenarkan Syiah untuk masuk. Akhirnya, apa yang berlaku sekarang, kau dapat lihat kerosakan yang berlaku, tidak ada aman. Bila tidak ada aman, boleh bahagia ke tak? Tak boleh bahagia. Kerana asas kepada bahagia dan kedamaian adalah pada aman. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sering kali kita bacakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa berpagi-pagi dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadih, sihat pula pada tubuh badan, indahu qutu yaumihi, dia ada makanan untuk hari tersebut 24 jam tu, ataupun daripada pagi dia terjaga tu, dia cek dapur dia tu, almari dia tu, peti ais dia tu, ada makanan untuk hari tersebut. Maka Nabi kata faka'annama huyizat salahud dunya bihazafiriha, seolah-olah dunia telah dibentangkan di hadapannya dengan seluruh isi-isinya. Menunjukkan ciri orang kaya ni aman, sihat, cukup makan. Kita tak berhajat pada orang macam orang lain, nak kena ada Velfire ke, nak kena ada Ferrari ke, nak kena tak. Ramai di antara kenalan-kenalan saya memiliki itu dan ini, tetapi hatta anak-anak murid saya sendiri pun yang memiliki title Datuk Datin dan semisalnya, kadang-kadang bila berbicara bertanya tentang soalan-soalan, di kalangan mereka banyak meluahkan kegusaran dan juga kesedihan. Nampak? Jadi kita pun tengok, oh rupa-rupanya kaya tak semestinya mulia dan bahagia. Kan? Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, kerja hanya sapu di tepian jalan, potong rumput di tepian jalan, cari tin-tin kosong, tapi dia boleh menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Jadi kita ni, kalau Allah Ta'ala tinggikan darajat, syukurlah. Kan? Kalau Allah Ta'ala uji, dekatlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kita cuba cari jalan selain itu, yang kita akan temukan hanya penyesalan dan juga kesedihan. Saya bertemu dengan kawan saya baru-baru ni, dia berbicara dengan saya, dia kata, Faiz, ada benda nak cerita. Lama dah kita tak jumpa. Jadi, seronok aku dapat jumpa kau tengah hari ni. Aku nak luah sikit perasaan, dia kata. Saya kata, ahlan wa marhaban, silakan. Dia kata, kadang-kadang aku tak faham dengan nasib aku. Waktu orang lain kena PKP, mereka tak ada kerja, aku ada kerja. Tapi bila PKP dah selesai, dah habis, dah tamat, mereka ada kerja, aku pula kena buang kerja. So saya kata, biasalah, kehidupan ini roda, sekejap dekat atas, sekejap dekat bawah. Dan dia kata, lebih menyayat hati, aku dah masuk 5 bulan dah tak kerja. Dan ketika mana bulan kedua tak ada kerja tu, aku di offer kerja, tiba-tiba kaki aku patah pula. Jatuh tangga dan kaki aku pun patah.
Aku nak tanya satu soalan, Faiz. Adakah Tuhan sedang mempermain-mainkan aku? Oh. Saya kata, terima kasih sudi luahkan dan juga sudi sampaikan. Kita nak kena faham satu hakikat. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qaumin ibtalahum. Allah Ta'ala kalau sayang satu-satu orang insan, satu-satu kaum, Allah mesti uji. Dan Allah Ta'ala sebut dekat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah Ta'ala tak tanya aksar. Allah kata ahsan. Aku cipta kehidupan, aku cipta kematian untuk aku uji kalian semua. Yang bercakap pakai mic pun kena uji, yang duduk dengar pun, yang mencatat pun, kita semua akan kena uji. Dalam ramai-ramai kalian, siapa yang paling berkualiti amalannya? Aku tak kata siapa paling banyak amalan. Jadi saya tanya dekat dia, kenapa sampai tergamak engkau sebut Allah mempermainkan engkau? Tidakkah engkau sedar engkau juga selalu mempermainkan Allah Ta'ala? Ketika Allah Ta'ala sebut wa aqimus salata wa atuz zakah, di mana kita dengan awal waktu di dalam masjid, ada pergi tak? Semayang Jumaat tadi dekat mana? Oh, nampaknya aku bersandar di rumah dengan kenanya aircon sampai terlepas semayang Jumaat. Jadi kita nak kata macam mana? So sebenarnya, kalaulah Allah hadiahkan untuk engkau sekarang ini 10,000 sekalipun gaji satu bulan, kalau beginilah sikap dan kehidupan kau begini, sebenarnya takkan jumpa yang namanya bahagia. Jadi jemaah sekalian, yang kita belajar ni kadang-kadang kita duk kata, lambat lagi aku nak jumpa 1, 2, 3 awal bulan. Tapi demi Allah dan Rasul, kalau Allah hadiahkan kita setiap 1, 2, 3 awal bulan ini, kita mampu mengucapkan doa ini, kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ketika ramai orang semua post dekat dalam Facebook berkenaan dengan cantiknya bulan sabit di malam hari ini, tapi kita boleh sama-sama sebut Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kenapa Nabi sandingkan dengan iman? Supaya Nabi tak nak kita jadi macam jahiliyah. Mereka anggap bulan itu ada super power. Tak. Kita nak kena tahu, matahari ke, bulan ke, bintang ke, semua di bawah penguasaan Allah. Jadi bila kita nampak bulan tersebut timbul di dada langit, sepatutnya iman kita makin kukuh. Sebab tu Nabi minta. Sebab iman ini, yazid wayan kus. Kejap naik, kejap turun. Jadi apa yang berlaku kepada teman saya baru-baru ini, saya kira imannya sedang menurun. Dan kalau kita tak bagi peringatan dengan peringatan yang lunak dengan hikmah, tak mustahil. Dia boleh ucap dengan ucapan-ucapan yang pelik-pelik lagi. Baru ni jumpa pula. Maka dia pun berkata, aku rasa nak asaskan gerakan ajaran sesat lah. Senang nampak kaya. Kejut saya. Kau ni cakap fikir ke tak fikir? Dia kata. Subhanallah. Tak, dia kata, aku tak tahu. Aku seronok jumpa dengan kau sebab aku boleh cakap apa yang aku rasa. Sebab aku tak boleh cakap benda yang aku nak cakap ni dengan orang. Dia kata, tak tahulah. Bila duduk sorang-sorang tu, yelah, takut otak dia kemurungan ke apa kan. Ada bisikan-bisikan jahat, dia kata. So saya kata gini, aku tak boleh tolong kau selalu. Atas keperluan kau, mana yang aku mampu, maka aku akan cuba bantu. Tapi bersamaan dengan itu, setelah engkau dapat bantuan tersebut, janganlah lupakan Allah. Sebab Allah nak didik engkau. Di balik kepayahan dan ujian yang sedang kau hadapi, Allah hantar beberapa orang untuk bantu juga engkau. Maka janganlah rasa, tengok aku tak semayang pun ada je bantuan sampai. Tengok aku tak buat ketaatan pun ada je orang nak hulurkan bantuan. La. Kita sangat takut kalau Allah Ta'ala bagi supaya kita makin jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan itulah yang dipanggil semua orang tahu. Baik, jom kita pergi pula kepada yang berikutnya. Wassalamati wal Islam. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan penuh keselamatan dan juga dalam keislaman. Jadi kita berharap semoga apa juga fenomena alam yang berlaku ni, saat kita melihatnya, kita hidup dan mati dalam keadaan selamat dan juga Islam. Sebab tu di awal pagi 3 kali, di selepas asar 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal, nampak tak ada kena-mengena, kufur dengan faqr. Kan? First, Nabi suruh kita minta sihat. Badan, pendengaran, penglihatan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Kemudian Nabi terus sambung, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Sebab ramai orang sihat, ramai orang baik pendengaran, ramai orang jelas penglihatan, tetapi dia tak nampak mana yang hak,
mana yang batil. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam Quran Allah sound kita, ramai orang bukan matanya buta, tapi hatinya yang tak celek dan tak boleh nampak. Jadi semoga nikmat sihat, kan Nabi kata nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu, nikmat sihat, nikmat masa lapang. Jadi kita senantiasa berharaplah dengan nikmat-nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita ini, kita senantiasa berada dalam posisi Islam. Sebab Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Allah kata tolong jangan mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. So kita tengok doa Nabi ni, Nabi doa pendek-pendek aja. Tapi bila kita elaborate doa ni, kita ini dia punya synchronize, kesinambungan tu dekat sini rupanya. Sebab betul, kita yang belajar Quran Sunnah ni, kita nampak, kita amal lah Sunnah. Tapi sebagian orang tak. Dia pandang bulan, dia pandang gerhana, dia pandang pokok besar, dia pandang batu yang di tempat hitam, tiba-tiba ada batu warna putih berkilau. Mungkin dia supernatural. So, bila supernatural boleh jadi, akan ada mistik dan misteri pada batu ni. Akhirnya dia pun letak dekat dalam cawan dan dia pun cuba selawat 10 kali, jadi pula. Nak kata apa? Talbis iblis, dahsyat. Ada orang dia jumpa batu dekat sungai, dia kata cantik batu ni, dia pun bawa balik. Dia bawa balik, dia pun simpan-simpan, bagai berlaku pada kawan-kawan saya kan. Simpan-simpan, dia kata macam tak ada apa je, dia pun buang batu tu. Balik rumah dia balik batu tu. Nak kata apa? Nak kata apa jemaah sekalian? So, bagaimana talbis iblis ni dia boleh buat kita ni? Sebab tu azab ataupun ujian paling besar dalam kehidupan kita ada dua, betul? Syahwat dengan syubhat. Syahwat dengan syubhat. Syahwat ni, dengar baik-baik. Biasa, setiap orang akan tergelincir. Ustaz ke tak ustaz ke, siapa imam ke makmum ke, dia mesti tergelincir buat dosa. Tapi bersamaan dengan itu, Allah sukalah bila kita buat dosa. Supaya kita cepat-cepat minta ampun. Kalau kita semua tak buat dosa, macam mana Allah nak nampakkan sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tapi andai kata iblis memang tak berjaya nak suruh kita berzina, andai kata iblis memang tak berjaya nak suruh kita minum arak, main judi dan semisalnya, maka dia akan serang ikut pintu syubhat pula. Dia akan serang kita ikut pintu syubhat. Buatlah benda yang tak ada dalam agama ni dan aku nampakkan benda tu macam urusan agama. Dan akhirnya kita akan berpegang kepada yang syubhat dan kita tinggalkan yang sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam doa ini jelas Nabi minta apa juga keadaan fenomena alam dan semisalnya, semoga kita tak terpengaruh dengan anasir lain dan kita mintalah kepada Allah bila bulan ini terbit, maka kita pun berada dalam keadaan sihat dan juga senantiasa berada dalam agama Islam. Wat taufiq lima tuhibbu rabbana wa tarda, dan kita minta kepada Allah agar senantiasa mengurniakan kepada kita taufik. Taufik ni maksud dia apa? Bismillah. Taufik. Kan kawan kita. Taufik. Hidayah adalah hidayah, taufik adalah taufik. Barakallahu fiik. Jadi taufik ni ataupun hidayah tu adalah petunjuk. Ramai orang kata taufik tu petunjuk, tapi sebenarnya muwafaqah adalah kesempurnaan. So taufik ni adalah bantuan Allah yang menyempurnakan atas tiap-tiap perbuatan kita. So pendeknya, taufik ni bantuan sebenarnya. Malam hari ni kita ada kuliah 8 malam sampai 9 malam. Contohnya lagi, 9.30 malam sampai 10.30 malam. So kita pun kata siang hari tadi, aku rasa nak datanglah kuliah malam ni. So itu adalah hidayah. Dan ketika hujan lebat ke hujan renyai ke, kita boleh sampai ke tempat ini, maka itu dipanggil taufik. Faham tak? So Allah Ta'ala bagi bantuan kepada kita boleh hadir. Kalau setakat nak datang, itu hidayah. Kalau setakat nak tutup aurat, itu hidayah. Kekuatan, bolehlah insya-Allah. Tapi siapa yang bagi kuat tersebut? Pasti dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. So ada je orang baru ni kita tengok saya tengok lah dekat dalam Facebook kan. Kalau ikut logik akal, sebuah RZ, Yamaha RZ kan, hari ni kan harga dah mengarut-ngarut kan. 40,000, 50,000, 60,000 kan. Logik akal, kenapa orang boleh beli sampai harga macam tu? Satunya, memang zaman kita, zaman saya muda pun memang motor tu cantik pun. Dan terkenal dengan laju. Kan? Tapi baru ni saya tengok motor yang 80 pernah pakai, Abu Talha pernah pakai, Suzuki Blanc.
baru ni ada orang rakam video Suzuki belang tu lawan dengan RXZ tersebut. Puan-puan mungkin tak faham kot cerita kita ni. Tapi tak apalah. So, tapi nak ceritanya, Suzuki belang yang harganya murah, orang tak pandang sangat pun, tinggal satu macam je, tak payah tunduk-tunduk pun. Dalam video tu tengok yang bawa RXZ tu shot Superman lagi. Kan, kaki duk berdiri sama dengan kepala. Satu taraf dah. Kan, tapi still juga tertinggal. Jadi, logik akalnya tak semestinya yang mahal itu senantiasa di hadapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Kan, kalau kita ada Ferrari sekalipun, kalau Allah tak bagi bantuan nak datang kemari, boleh sampai tak Izzat? Tak sampai kita. Kita dengan Yamaha kita apa kita Y-Suku lah, Y16 dan semisalnya kan. Allah izin datang, yang ada Superbike contohnya, yang ada Big Bike, yang ada Easy Rider tak datang, tak dapat datang. Maksudnya bukanlah kita kata tak ada diberikan hidayah, tapi taufik tu boleh jadi ada urusan perkahwinan ke, ada urusan kena keluar makan dengan jiran ke, bla 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 bla. Nampak tak? Tapi Allah jemput kita walaupun, tu saya kata tadi, nak sandarkan kedatangan ini dengan motor dan kereta kita, taklah, kalau Allah tak izin, tak sampai juga. Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda penting dalam hidup bukan setakat hidayah, tapi kita kena minta taufik. Lima tuhibbu, dan kita berharap bantuan itu apa yang kau suka. Faham tak? Ada orang dia kata, tengok ustaz, saya tadi sepanjang jalan nak datang disco ni, tak ada roadblock pun. Macam seolah dibantu-bantu pula. Tak jadi gitu. Faham tak? Ustaz, malam tadi saya pergi menyamun, saya pergi berzina dan semisalnya, semua dipermudahkan segala urusan. Tak sangka ustaz. Oh, subhanallah. Tak. So kita senantiasa berharap setiap benda yang Allah sempurnakan untuk kita laksanakan, semuanya dengan jalan yang dia suka. Bila dia suka, confirm automatik bahagia sampai pada kita. Tapi kalau kita buat benda yang syubhat dan benda yang maksiat, confirm tak akan lapang, tak akan tenang. Saya ada, baru tadi saya ada satu kuliah dekat bandar utama. Jadi tuan rumah tu, Datuk Seri ke Datuk saja pun, maka dia pun cerita, saya punya kenalan ustaz. Minta maaf sebut ustaz, bukan macam level-level ustaz. Tidaklah dia berlagak, tapi dia kata, kawan-kawan ustaz boleh jadi ahli surau, ahli masjid dan semisalnya. Ada pun kawan-kawan saya ni ustaz, dia bukan setakat kaya, akan tetapi mereka ni ada power yang boleh gubal undang-undang negara. Dia kata gitu. Hebatlah Masya Allah. Tapi yang saya rasa ajaib orang-orang macam tu ustaz, dia ada buka sekolah tahfiz, ada buka rumah anak yatim, bla bla. Tapi dia sendiri dengan gelang emas, rantai emas, minum arak dan semisalnya. Dan bila diajak, berhentilah, bertaubatlah, maka dia kata, pintu rahmat Allah terbuka luas. Nantilah aku taubat. So macam mana ustaz, dia pun tanya. Saya kata, wallahu ta'ala a'lam. Tugas kita hanya sampaikan aja, kan. Yang bagi hidayah cuma Allah Ta'ala. Bagi bantuan cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita kata tadi, sebahagian orang, dia sedar. Benda yang dia buat tu tak betul, tapi still juga dia nak buat. Pasal memang Allah dah cop dalam Quran dah. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Kamu ni diberilah peringatan macam mana sekalipun, kamu tetap akan terkesan dengan kesenangan dan keindahan dunia. Tapi bersamaan dengan itu Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Betul tak? Apa yang terdapat di negeri akhirat itu jauh lebih baik, itu jauh lebih kekal. Jadi kita berharaplah jemaah sekalian, semoga Allah Ta'ala senantiasa bantu kita untuk duduk di atas jalan yang dia suka. Dia nampak tak adik? Jangan rasa, kita pergi buat maksiat, kita pergi mencuri, kita pergi berjaya dapat benda-benda yang kita buat tu, kita sangka Allah Ta'ala ridha. La. Tak. Takut juga jadi istidraj. Lima tuhibbu rabbana wa tarda, segala apa yang engkau sukai dan engkau redai, berilah bagi taufikkanlah kepada kami agar kami bisa melakukan sesuatu yang engkau suka dan sesuatu yang engkau ridha. Bila Allah Ta'ala ridha, apa kita akan dapat? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau redha nak jumpa Allah, Allah pun redha nak berjumpa engkau. Bila Allah redha, Allah kata apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam kumpulan hamba-Ku yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau beramai-ramai ke dalam syurga-Ku yang luas dan kekal abadi. Tadi tengah on the way datang hujan-hujan lebat. Maka kita syukur. Ni cerita sikit aje lah. Tengah saya jalan tadi, hujan lebat Syekh.
adalah sambil berjalan tu dah makin renyai sedikit, nampaklah lampu jalan yang menyebabkan rintik-rintik hujan tu nampak samar-samar kot jauh. Daripada kejauhan saya nampak seorang ibu membawa kotak-kotak tin-tin besi-besi sambil dia menolak. Hati begitu terusik. Saya ingatkan dia seorang, rupa-rupanya ada lagi seorang anak kecil di hadapannya. Ada cucu lah kot. Sambil tolak dalam kehujanan. Apa kita nak buat kalau jadi macam tu? Nak bantu yang macam mana? Tapi kita sedar diri yang kita hanya boleh buat cuma sebatas doa. Dan di antara doa yang kita boleh baca, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa sang mereka, sang ibu dan anak tadi, kasihanilah mereka. Dengan harapan semoga adalah malaikat atas kepala kita yang sebut amin. Walaka bimithil, untuk engkau pun macam tu juga. Kan? Dan bila kita tengok kenderaan kita walaupun sebatas proton sahaja dan semisalnya, syukurlah. Dan terlintas pula di kepala kita doa Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Sulaiman merentasi lembah semut. Wa qalat namlah ya ayuhan naml, berkatalah sang ratu, wahai sekalian semut. Oh tu dia. Wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah dalam rumah-rumah dan kediaman kamu. La yahbitannakum Sulaimanu wa junuduh, jangan sampai kalian dihenyak-henyak oleh Sulaiman dan juga tentera-tenteranya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tak sedar kita ada dekat sini. Apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pijak ke tak? Ataupun dia dapat dengar kan? Fatabassama dhahika. Surah An-Naml ayat 18-19. Nabi Sulaiman senyum dengar ucapan semut tadi. Kemudian dia pun berkata apa? Ini ucapan penting. Rabbi, cuba sebut. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Panjang sangat ya? Tu kita dah bagi reference tadi tu. Ayat 18, ayat 19. Surah An-Naml. Bila Nabi Sulaiman dengar ucapan Ratu Semut tadi tu, maka fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman sengih, senyum. Dan dia pun berkata, atas nikmat Allah bagi, dapat dengar ucapan Ratu Semut tadi. Macam kita tadi, sambil bawa kereta kita nampak orang tolak kereta roda tu. Kereta beroda tu. Kita pula bawa tekan pedal saja. Sepatutnya nikmat yang kita dapat sangat layak untuk kita syukuri. So kita pun bacalah macam yang Nabi Sulaiman baca. Ini di antara doa-doa yang boleh kita amalkanlah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Allah, izinkanlah kepada aku sekeping hati, kurniakanlah kepada aku sekeping hati yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang engkau kurniakan kepada aku, wa ala walidai, juga kepada mak bapak aku. Wa an a'mala salihah, kurniakanlah kepada aku sekeping hati yang aku boleh buat amal saleh. Wat taufiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Bantulah aku ya Allah untuk mendapatkan bantuan mengerjakan apa yang kau suka dan kau redha, wahai Allah. Ni saya nak relate aja. Wa adkhilni fi ibadika bi rahmatika fi ibadikas salihin, ya Allah, masukkanlah aku dalam rahmatmu bersama-sama dengan orang-orang soleh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soleh ini adalah saat kita buat apa yang Allah Taala ridha dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. InsyaAllah jadilah orang soleh. Cuma nak buat benda tu, dia sangat berhajat kepada semangat yang kuat dan juga keras. Dia tak boleh lembek-lembek. Sebab ada pepatah Arab dia kata apa? La yanalul ilm birahatil jasad. Waktu saya beli kitab Ad-Da' wa Dawa' dulu kan, saya pun jumpa Ustaz Ahmad Shimi. Saya kata, Ustaz, bagi nasihat sikit Ustaz. Ustaz Shimi pun ambil pensel, ambil pen saya ni. Dia pun tulis. Qala ahadun minas salafi. Berkata salah seorang di kalangan salaf. La yanalul ilm birahatil jasad. Ilmu tak akan pernah sampai kepada tubuh badan yang asyik berehat-rehat sahaja. Subhanallah. Ilmu tak akan sampai. Jadi ini di antara benda yang kalau kita dah dapat, ini contoh saja. Kita dah sebut reference, rujukan ayat 18, ayat 19. Jadi sepatutnya Quran ini sifatnya baca tadabbur. Sifatnya baca tadabbur. Buat. Nampak sahaja orang, kita tengah bawa kereta, nampak orang berteduh dekat bawah pokok, bawah jambatan. Allahumma ghfir lahum, Allahumma rahamhum. Hal tu paling pendek. Tapi kalau kita boleh amal yang tadi tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, jauh lebih baik. Pasal sebabnya kita sedang mengungkapkan ucapan
orang-orang yang bersyukur. Dan ini di antara ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, tengok apa penutup doa ini. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Kata kat siapa ni? Kat bulan tu. Tuhan aku, Tuhan kau adalah Allah. Jadi nak bagi tahu, wahai bulan sabit, kau pun sebenarnya hanyalah makhluk. Tuhan kita adalah Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tengok dekat bawah ni. Bulan sabit terjadi pada malam pertama, kedua, ketiga. Kemudian menjadi bulan purnama lah. Bulan sabit disebut sebagai hilal kerana orang mengeraskan suara mereka saat memberitakan kemunculannya. Biasanya kalau bulan sabit ni keluar, orang Arab akan jerit al-ihlal. Al-ihlal. Maksudnya, bulan sabit dah keluar. Hatta orang kalau nak pergi buat haji dan umrah pun mereka akan sebut ahillahu bitalbiyah. Keraskanlah, terbitkanlah ucapan talbiyah. Sebab itu kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Cakap kuat ke cakap pelan? Kuat, tapi akhirnya jadi sayu, akhirnya sunyi sepi. Dengan mutawif pun sunyi sepi. Panjang kok perjalanan berapa ratus kilometer, betul ya? So tapi di awal-awalnya memang dianjurkan untuk mengeraskan suara. Ayyarfa'u bi aswatihim. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, wahai Muhammad, tolong khabarkan kepada sahabat-sahabatmu supaya keraskan suara ketika menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di antara ucapan mereka ahillahu bitalbiyah. Tampakkan, terbitkan ucapan talbiyah kalian. So orang Arab, kalau kita dapat lihat pada perenggan ini, dia kata bulan sabit disebut sebagai hilal kerana orang-orang mengeraskan suara mereka saat memberitakan kemunculannya. Jadi bila bulan sabit tu keluar, boleh jadi zaman jahiliyah mereka akan minta-minta ke dekat bulan dan semisalnya. Maka Nabi ajar, bila tengok bulan sabit, apa nak kena baca tadi? Allahu Akbar. Dapat ingat ni pun cukup baik dah jemaah sekalian. Allahu Akbar. Kemudian kita pun top up lah. Allahumma ahillahu. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu saja. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha baik. Ia berasal daripada al-ihlal, nampak tak? Yang bererti keraskan suara. Sabda Nabi SAW, ahillahu, yakni terbitkanlah bulan sabit itu kepada kami agar kami dapat melihatnya. Artinya, jadikanlah penglihatan kami kepadanya itu dengan aman dan juga iman. Sabda Nabi pada muka surat sebelah ni kita habiskan. Bil amni, yakni disertai rasa aman dari pelbagai bentuk kebinasaan dan musibah. Sebab kita tak tahu bentuk musibah tu datang macam mana. Sebab kalau kita tengok hadis Aisyah, ketika hujan mendung, angin bertiup kencang, Nabi akan gelabah. Depan, belakang, kiri, kanan, gelisah. So, bila hujan turun, Nabi sengih. Nabi pun sebut Allahumma sayyiban nafi'an. Nampak tak? So, dekat sini, bila bulan sabit tu keluar sedikit-sedikit, maka Nabi minta ahillahu, tolong terbitkan dia, bagi kami nampak. Bila dah nampak, barulah kita rasa aman dan kita makin beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi wal iman, yakni dengan keteguhan iman di dalamnya. Sabda Nabi lagi wassalamah, yakni keselamatan dari kebinasaan dunia dan akhirat. Sabda Nabi wa rabbuka, konteksnya ini tertuju kepada bulan tadi. Bila Nabi kata Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Kalimah ini mengisyaratkan penyucian sang pencipta daripada sekutunya dengan sesuatu yang dia ciptakan. Jadi Allah Ta'ala memang tak suka langsung kalau kita menduakannya, baik dari sudut objek ataupun apa-apa sahajalah. Perasaan dan semisal, Allah Ta'ala benci sangat. So, satu-satu dosa yang Allah memang tak akan ampun kalau kita mati di atasnya adalah syirik. Jadi, sebagian orang mungkin dia nampak bulan tu macam mistik dan supernatural. Tapi untuk orang beriman, kita akan sebut pada bulan tu Rabbuna wa Rabbukallah. Tuhan kita wahai bulan adalah Allah. Itu hebatnya Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya kira cukup setakat itu untuk tajuk di malam hari ini berkenaan dengan doa melihat bulan sabit. Okey, ada soalan ke? Bismillah. Tak ada. Barakallahu fiikum. Kalau betul tak ada Tak ada, kita berhenti dekat sini insya-Allah. Mungkin dah berhenti kat hujan kat luar itu ya. Okey, doanya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Telah turun hujan ke atas kita dengan kelebihan Allah dan juga dengan rahmatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah campakkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, sihat kepada kita dunia dan akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah pasti datang daripada penyampaian saya di malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian. Semoga yang baik-baik senantiasa Allah hadiah buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.